kenapa kita kat Malaysia, kenapa kita kat Malaysia ni banyak sangat saka yang keturunan ni semua? Di mana permulaan dia sebenarnya? Okey, baik. Dia sebenarnya bab saka. Okey, kita terangkan dulu tentang apa itu saka. Okey, saka ni gelaran ataupun satu ungkapan di Malaysia saja pakai. Kalau di Indonesia sebut saka dia tak tahu. Dia panggil leluhur. Okey, itu dia punya apa orang kata bahasa je lah. Leluhur kat bahasa Melayu pun ada maksud kan? Ada. Leluhur ni maksud keturunan lah sebenarnya. Sebab tu tadi saka keturunan. Faham. Dan dalam satu kajian menyatakan bahawa datang dari mana saka ni? Daripada perkataan pusaka. Pusaka kan, saka tu kan. Okey. Jadi wallahu alam, mungkin ialah dulu orang dulu kan susah kan, nak hospital pun jauh kan, binatang buas banyak, bersihkan hutan, nak buat rumah dan sebagainya. Jadi mungkin pada ketika itu mereka mungkin terdesak, wallahu alam kan. Pada ketika itu ditambah lagi dengan ialah mungkin ketika itu alim ulama belum betul-betul ramai lagi yang mahir dalam bidang ni. Jadi menyebabkan mereka ni berleluasa ambil atau tak tahu pun saka. hukum sebenarnya macam betul mana. Jadi bagi mereka boleh. Untuk cari rezeki boleh. Untuk jaga kebun boleh. Kan, untuk jaga rumah boleh. Semua kata boleh. Padahal benda tu tetap tak boleh. Sebab apa? Sebab kita meminta bantuan dengan jin. Selain daripada Allah lah senang kata. Tetap diharamkan. Okey. Jadi saka ni adalah keturunan lah. Maksudnya yang diamalkan, contohlah atuk kita dulu ambil. Contoh untuk saka kuat untuk tubuh badan biar boleh bekerja dengan kuat. Jadi boleh bila masuk kebun kan, mereka dulu terus ke kebun, terus ke hutan kan, nak buat rumah dan sebagainya. Jadi mereka ambil benda tu supaya kuat. Tebang pokok balak, angkat kayu balak macam tu je. Boleh tarik, boleh tebas kebun ataupun hutan dengan apa orang kata, seorang diri, tapi dengan luas kan kebun tu, boleh luas seorang-seorang je, tak mampu penat. Gali parit ni saya dengar orang dulu ceritalah, gali parit ni dalam panjang tak penat pun satu hari seorang-seorang je. Itu keadaan je lah. Okey. Saya pernah dengar, tak tahu Ustaz pernah tak dengar benda ni, sebab kita pun tak ada dia, benda ni history. So tak siapa dapat verify betul ataupun tidak kan. Tapi salah satu guest podcast saya pernah bercerita pasal sejarah Melayu. Dia cakap orang zaman dulu ni pegangan terhadap agama sebenarnya memang sangat-sangat kuat. Jadinya disebabkan pegangan agama kuat dan tak ada keinginan terhadap dunia, membuatkan diorang tak berkehendak terhadap apa-apa pada dunia, untuk kemasyhuran dan untuk kuasa dan sebagainya. So bila diorang ni memang fokus pegang agama ni kuat, tak berkehendak, jadi apa yang berlaku is jin-jin ni impress terhadap diorang, memberi bantuan tanpa diorang minta, seperti macam tolong tebangkan pokok, tolong angkat benda-benda dan sebagainya. Jadinya bila jadi macam tu pun, orang-orang yang berpegang agama kuat ni tak terkesan pun, sebab diorang tak nak pun benda tu. Sebab diorang tak perlukan pertolongan Islam daripada Allah SWT. Tapi apa yang berlaku is, selepas slow lepas tu, makin orang panggil dilute lah kealiman keturunan-keturunan ni, membuatkan orang-orang yang lain nampak benda tu sebagai advantage duniawi. Yang mana keturunan dia sebelum ni nampak benda tu sebagai ujian, mungkin ujian Allah SWT saja. Sebab benda tu datang, saya nak berbakti pada Tuhan, contoh kan. Tapi kita tak perlu dia, sebab kita tak berkehendak kepada makhluk kan. Jadinya yang orang-orang yang mungkin kita boleh katakan iman yang mungkin lemah sikit kan, kita tak ada hala tuju yang betul-betul lagi jelas, membuatkan diorang ni menggunakan benda ni kepada advantage diorang untuk kuasa dan sebagainya. Saya pernah dengar benda tu. Betul. Sebab apa? Dia begini, kalau orang dulu mereka mementingkan amal. Saya pernah dengar ayah saya bercerita tentang almarhum datuk saya tu. Orang dulu dia nak buat masjid, tiang yang tinggi apa semua tu, dia tak pakai crane. Tapi dia pakai orang je. Tapi apa amalan dia orang? Saya ingat lagi ayah saya cerita pada saya, dia kata dulu arwah datuk saya, dia kan ketua dekat situ kan, dia kiai dekat situ. Jadi malam tu mereka ramai-ramai akan berzikir. Mereka akan berzikir di kawasan tempat nak didirikan masjid tu, untuk naikkan tiang yang besar, yang tinggi tu, nak angkat tinggi tu kan. Jadi mereka berzikir daripada tengah malam sampai ke subuh. Kemudian mereka solat subuh berjemaah, dan waktu siang lepas sarapan tu mereka terus naikkan tiang dengan kudrat yang kuat lah. Betul, dengan amalan tu dulu. Allah Ta'ala beri kekuatan berdasarkan amalan mereka tu. Jadi maksudnya
macam Yusuf cakap tadi, kemungkinan jin tu sendiri datang nak berkhidmat. Jadi pada ketika itu memang dah tak perlukan pun. Sebab apa? Mereka dengan kekuatan kerohanian, bantuan Allah SWT. Nah, mungkin kalau sebelum ni 5 orang angkat tak kuat, tapi sebabkan mereka ni beramal, jaga amalan mereka kepada Allah SWT dan Allah bantu, dan mereka angkat 5 orang pun boleh kuat. Jadi gitu contohnya lah. Gitu, okey. Jadi pada ketika itu tak timbul isu mereka nak ambil makhluk jin, saka dan sebagainya kan. Jadi sebab apa? Mereka jaga amal. Tapi bila ke depan masanya tu, mungkin amalan manusia ni makin lemah. Nak kelebihan tapi malas nak beramal. Faham. Jadi macam mana nak buat? Jalan ringkas lah. Ambillah benda-benda ataupun makhluk-makhluk jin ni untuk bantu kekuatan mereka. Dan dengan alasan cari rezeki boleh, untuk guna kebaikan boleh. Boleh. Mereka beralasan sendirilah orang kata. Kan? Sedapkan hati sendiri. Sedapkan hati sendiri. Padahal benda tu tetap boleh. Sebab apa? Kita tetap kena minta bantuan dengan Allah SWT, bukan dengan makhluk. Macam tu keadaannya. Jadi maksudnya bagi saya amalan manusia yang semakin lemah sekarang ni, mendorong mereka mengambil benda-benda yang tak sepatutnya lah. Untuk bantu mereka. Kan? Macam sekarang lah. Saya beri contoh paling mudah. Anak-anak muda. Saya tak kata semua. Tapi pengalaman saya dalam rawatan. Kita boleh tahu mana-mana kedai dia pakai pelaris, yang tak pakai pelaris. Boleh tahu. Okay? Dia ada cara dia lah. Dia ada cara dia. Contoh baca ayat kursi semua wakaf. Lepas tu tiupkan pada kedai tersebut. Kalau ada jin pelaris yang digunakan di kedai tersebut, kita akan ada satu rasa angin yang patah balik pada muka kita. Tu ada kaedah-kaedah dia lah. Dia ada kaedah. Ni macam Ustaz saya dengar. Yeah. Okey, sebab saya pernah dengar macam ni pula Ustaz. Bila kita sampai kepada tempat yang nak tahu ada orang guna pelaris ataupun tidak, kita berdiri depan kedai tu, tengok kedai tu, and then kita try untuk gelikan kita punya lelangit. Ustaz pernah dengar? Kalau kita punya lelangit rasa geli, maksudnya tak ada. Tapi kalau kita gelikan, kita tak rasa apa pun. So ada. Betul? Itu betul Ustaz? Wallahualam. Mungkin juga. Sebab saya pernah dengar benda tu daripada orang lain, tapi saya tak ada belajar yang itulah. Apa yang saya belajar yang tadi itulah. Kita duduk jauh sikit daripada kedai tersebut. Sebagai contohlah, kita tengok nak makan kat kedai sana tu, kita duduk dalam kereta pun tak apa. Tapi menghadap ke kedai tersebut lah. Jangan berdiri depan kedai. Kalau dia kata nanti orang tengok, nak buat apa kat kedai aku ni kan. Lepas tu ada tiup-tiup lagi kan. Jangan. Kita duduk dalam kereta, turunkan tingkap, tapi kita nampak kedai tu kan. Lepas tu nampak kita pintu masuk kedai tu. Nampak pintu masuk berdepan lagi cantik lah. Okey. Kemudian kita baca ayat kursi muwakaf, niatkan supaya ayat kursi 9 wakaf. Macam mana 9 wakaf ni 9 tempat berhenti. So bila baca tu berhenti 9 kali kat tempat-tempat yang perlu diberhentikan tu. So boleh bagi contoh, mungkin ada orang baca laju sangat. Okey, baik, insya-Allah. Okey, saya bagi contoh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul azim. 9 tempat berhenti. Biasanya orang dia terlepas yang hujung ni. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal azim. Dia terus sambung je. Sambung je. Padahal kena berhenti sekejap. Okey, jadi lepas kita dah baca ayat kursi muwakaf, kita niatkan supaya Allah Taala tunjukkan sekiranya kedai tersebut ada menggunakan pelaris yang tidak dibenarkan dalam hati kita. Betul. Jadi kita tiup. Okey, tiup perlahan je. Okey, kita tengok ada tak satu balikan angin ke muka kita? Macam tu. Kalau ada rasa, dia ada pakai. Sikit dia rasa tu kan? Dia memang rasa. Rasa tu kau macam mana tu Ustaz? Boleh explain tak? Okey, contohlah macam kawan kita tiup angin kat muka kita. Macam tu? Macam tu kita rasa angin tu datang. Dia itu. Okey. Contoh tiup sekali, tak rasa lagi, tak apa. Tiup lagi sampai 7 kali. 7 kali tiup, bukan baca 7 kali. 7 kali tiup je. 7 kali tiup je. Okey. Tapi kalau within 7 kali tu tak ada apa-apa, insya-Allah okey. Tu masuk maksimum nak tiup lah. Faham. Jangan tiup tak berhenti kan. Okey, maknanya maksimum 7 kali. Maknanya kalau lepas 7 kali tu tak ada, insya-Allah dengan izin Allah tu tak adalah. Gitu. Okey. Sebab saya rasa baru-baru ni ada viral video macam dekat kawasan rumah, tak ada jalan kampung sangat, jalan macam mungkin dekat bandar, bukan KL lah. Dia macam bandar tapi kan dia nampak macam jalan kampung sikit. Orang tu tengah jalan, dia patah balik masuk kereta, lepas tu dia tengah rekod orang tu jalan patah balik masuk kereta. Lepas tu tulisan dalam video tu something like macam tak sangka rupanya kedai ni ada pelaris. Saya nampak video tu. Saya macam perasan. Lepas tu orang komen restoran ni ke? Sebab jalan tu orang kenal kan. Restoran ni ke? Semua terkejut kan. Okay. So
adakah kemungkinan itu cara yang dia guna kan? Okey, bagi saya macam ni. Itu untuk peribadi dia. Dan sebenarnya dia tak boleh pun untuk terlalu beritahu sebab benda gaib siapa boleh pastikan. Jadi maksudnya macam ni. Bila dia baca, dia rasa benda tu ada and then dia leave it there. Cari ke kedai lain. Situ. Okey? Sebab kadang-kadang orang boleh gunakan undang-undang untuk mengenakan kita semula. Apa bukti kau aku pakai pelaris? Contoh, walaupun sebenarnya dia pakai, tapi itulah kadang-kadang orang nak menyelamatkan diri kan. Kadang mereka ni boleh nak kenakan kita undang-undang pula. Dia tuduh aku. Menyebabkan kedai aku tutup, orang tak datang semua, contoh dia kan. Jadi mudahnya kita ajar masyarakat kita macam mana nak tahu, and then dia amalkan, pilihan di tangan sendiri. Ustaz pernah tak scan kedai tu patut ada pelaris? Ada juga. You Ustaz? Okay, kita ni zaman yang moden Ustaz. So saya nak tahu, usually kedai-kedai yang ada pelaris ni, dalam pengalaman Ustaz nampak, adakah kedai-kedai yang macam old school, nampak kat luar tepi jalan, kedai-kedai yang memang kedai-kedai yang kita tengok pun nampak macam biasa, ataupun dalam mall pun pakai pelaris? Okey, dia tak tentu. Mana-mana boleh jadi. Pernah tak dalam mall pakai pelaris? Ada. Yo, serius Ya, okay, contoh. Dia pelaris tak semesti kedai makan saja tau. Dia kedai baju. Okay, kedai baju. Kadang kedai, apa yang pernah saya rawat lagi? Kedai kain, ada. Okay. Uish. Okay Ustaz. Sebelum Ustaz elaborate, saya kan, saya terfikir tiba-tiba benda ni Ustaz. Sebab apa? Ustaz macam aware tak yang macam zaman sekarang ni, contoh kita ambil dekat US, dekat UK kan, kita boleh katakan manusia punya, apa dia panggil lah, manusia punya ketamandunan ni dah makin berkurang. Kan, kita nampak pemakaian diorang, kita nampak diorang punya culture, diorang punya pergaulan makin tak terbatas sebagainya. Macam contoh kat Chicago tak silap saya, yang mana diorang ni memang rompak tu sampai dah tak nak buat apa. Rompak kedai macam polis pun dah tak nak buat apa sebab terlalu banyak sangat berlaku. Lagi ramai perompak daripada polis. Macam mana nak settle kan? So nak ceritanya ketamandunan memang teruk. And kalau kita tengok kat industri Hollywood dan sebagainya, kadang-kadang atas pentas nyanyian pun kita nampak macam ada pemujaan syaitan dan sebagainya. Yang mana kita tahu kemungkinan juga lagu-lagu yang di Hollywood ni semua mungkin frekuensi tu ada kena mengena dengan jin dan syaitan. Yang mungkin saya rasa Ustaz akan nak elaborate lagi kan. And yang paling tak boleh belah Ustaz, ya Allah, bila Ustaz cakap tadi, saya terfikir apa tau, saya tak pernah terfikir benda ni, yang mana saya selalu terfikir kenapa designer punya brand, Ustaz tahu tak designer brand macam dekat mall-mall jenama yang macam mahal sangat-sangat, and nama dia usually nama orang, nama XXX kan, nama brand tu nama XXX ni. And kalau kita tengok nama ni, kita google, ni founder dia punya nama, and usually kebanyakannya korang boleh search founder designer ni, kebanyakannya semua ada kena-mena dengan LGBT. Betul. Dan bila ada kena-mena dengan LGBT, saya selalu terfikir harga dia mahal gila Ustaz. And kenapa orang sanggup spend harga mahal? So kalau dia orang boleh berkecimpung dengan LGBT dan pemujaan syaitan, tak mustahil dia gunakan pemujaan syaitan tu untuk jadikan kedai-kedai yang orang semua tak faham kenapa dia sanggup spend duit mahal-mahal, dan gunakan pelaris supaya orang sanggup spend duit mahal-mahal. Betul. Itulah keadaan dia. Pengalaman saya dalam bidang rawatan ni, bila sebut LGBT ni, ramai juga saya rawat yang budak-budak LGBT ni. Pertama sekali ada kaitan dengan sihir sebenarnya. Ada kaitan dengan sihir. Okay. Macam Yusof cakap tadi kan, dia gunakan brand dia kan, dia apa orang kata, dia buat sampai orang tergila-gilakan dia, aku mesti kena pakai brand ni kan, support dia, betul tak? Padahal di belakangnya dia adalah LGBT, dia support LGBT. Lepas tu salah kita pula, kita tak ambil tahu dia ni daripada mana, betul, dia ni negara mana, apa yang dia buat kan, apa yang dia buat untuk lariskan brand dia apa semua tu kan, apa yang dia nak sebenarnya. Bila kita tak mengkaji, kita tahu, kita pun support dia betul-betul macam tu. Rupanya benda tu support benda yang tak elok, LGBT. Jadi pengalaman saya rawat budak-budak yang LGBT ni, kebanyakannya pertama sekali pergaulan yang bebas, yang mereka bila dikaji-kaji memang daripada luar. Daripada luar tu masuk ke dalam. So diorang tak LGBT pun, tapi benda tu masuk jadi LGBT. Betul. Sebab bila kawan mereka ni dah terjebak, mereka ajak kawan yang lain pula, akhirnya tu jadi dengan iman yang lemah tu lah. Dan diri masing-masing kan, ilmu agamanya kurang. Jadi itu semua menjadi faktor lah kerana mereka ni boleh terjebak dalam apa orang kata LGBT tu. Dan bila saya rawat mereka ni, ni pengalaman saya rawat budak-budak LGBT. Sebagai contoh,
laki dengan laki suka. Okay. Jadi bila saya rawat salah seorang contoh, saya rawat seorang, mereka muntah-muntah, mereka ada yang kerasukan juga walaupun lelaki. Aku sangat juga bila saya cek, oh ni sihir daripada yang geng-geng LGBT tu lah. Supaya mereka ni nak buat apa, crowd tahu, pengikut mereka gunakan sihir. Gitu. Saya dulu pun macam iya ke benda ni kan, betul ke jin ni cakap kan, bila kita communicate kan. Macam saya ni alhamdulillah saya ada satu teknik ujian benar cakap jin. Mana kalau jin tu tipu kita boleh tahu. Tu salah satulah. Okey. Jadi bila cakap kita test 2-3 kali, betul dia cakap betul. Jadi bila saya lama-lama dalam rawatan ni, saya ingat dalam rawatan budak LGBT daripada tahun 2015 saya sampai sekarang ni. Kejap, maksudnya komuniti LGBT ni menggunakan jin untuk meramaikan LGBT ke? Ya, sihir itulah. Wow. Lain macam Ustaz. Kan ramai orang tak tahu benda ni. Tapi kami dalam bidang perawatan ni, kami tahu benda ni. Apa yang mereka buat. Dia bukan sekadar pergi konsert, ajak datang, apa semua kan. Tak. Dia lebih daripada itu lagi. Adakah diorang buat benda ni sebab nak meramaikan supaya mengkuatkan komuniti diorang? Betul. Dan sebab sebenarnya dia nak merosakkan orang Islam lah. Itu je. Dan ada surprise lagi. Apa mereka ni kacau kita punya budak-budak yang belajar agama. Ya Allah. Okay. Jadi mereka gunakan metod sihir ni untuk menarik budak-budak yang belajar agama ni supaya terjebak dalam LGBT ni. Ramai juga, tapi saya rahsiakan lah. Maksudnya rawatan tu saya rahsiakan sebab apa benda ni dia bukanlah satu benda yang mudah untuk kita berhadapan kan. Jadi maknanya mana budak-budak yang terlibat ni, mana mak ayah dia orang minta tolong saya rawat, kita akan rawat. Dia ada kaedah dia lah. Jadi salah satu lagi menyebabkan tadi saya kata bila kita rawat dia muntah-muntah, bila buat mandian, air tu air sejuk je. Saya campur dengan saya punya aromaterapi bidara saya apa semua, saya dah baca Al-Quran apa semua. Bila terjerus tu dia menggelupur. Panas saya kata, panas. Padahal air biasa je. Kita cirup tak ada apa-apa pun. Menggelupur, panas saya kata kan. Maknanya dalam diri mereka ni dah ada racun-racun sihir tersebut. Yang menyebabkan mereka ni sentiasa rasa syok nak buat benda tu. Buat benda yang tak baik itulah. Yang lelaki tu. Yang perempuan pun ada juga. Saya ada rawat kat perempuan. Perempuan dengan perempuan maksudnya? Ada betul. Perempuan dengan perempuan. Ada juga yang perempuan dah bertaubat, boleh patah balik semula. Sebabkan dia punya suasana dia tu kan, menyebabkan dia terpatah balik. Dah ada anak padahal. Pun sama juga. Sebab apa? Sebabkan benda ni not easy sebenarnya. Sebab bila dah bermain dengan sihir ni, dia satu benda yang kita perlu ada kekuatan rohani lah sebenarnya untuk melawan dengan benda ni semua. Okay? Saya anggap benda ni ujian daripada Allah lah untuk buatkan kita itu saja. Kan? Ujian akhir zaman ni kan. Begitu. Okay? Jadi Assalamualaikum guys. So kalau korang pun nak belajar buat money online, semua menggunakan social media saja. Macam student aku ni, kau tengok dia boleh buat 1,500 aja dengan satu video pertama je. Dia belajar straight daripada aku. Ataupun macam Syamim ni, dia buat apa? Dia buat almost RM1,000 menggunakan TikTok Shop saja. Ataupun kalau korang nak buat menggunakan live ni boleh. One of aku punya student ni nampak almost RM500 menggunakan TikTok Shop live. So kalau korang nak belajar, klik link kat bawah, join Audis University. Sekarang kita open hanya RM90 saja sebulan. Kalau korang tak nak kita naikkan harga, join sekarang.